bersama bersependapat bahawa kaedah ini, mekanisme ini fail untuk sampai kepada sasaran. Kita mesti soal istilah perompak, tirih dan sebagainya, okey, kita berbeza, tapi yang berhormat dengan saya dan juga rakan-rakan semua bersetuju bahawa kaedah ni sudah fail. Jadi kita kena ubah kaedah ni, tak boleh lah. Yalah, kaedah ni maknanya dah merugikan wang negara dan wang rakyat. Ya, sebab itulah saya kata, macam kata kalau Kerai bangkit, dia kata janji tidak ditepati kerana lancar-lancar subuh tak boleh jalan, subuh jadi kubur. Yalah, sebab pada masa itu kita dapat senarai pada Kasih. Sebagai contoh, sekarang ni sampai dengan berhormat, bila senarai beri ni dah ada, kita dah tahu berapa dia, mungkin mudah untuk kita bagi, tapi kita kena tengok nilainya. Berapa seorang akan dapat RM10 saja sebulan. Seorang dapat RM10 saja sebulan. Sama adakah itu benar-benar boleh berkesankan kepada rakyat ataupun tidak. Jadi benda ni kita akan kita akan buat, memang kita dah rancang pun. Hanya kita nak tengok keberkesanan dia. Berkesan tak kalau satu orang dapat RM10 saja sebulan hanya untuk beli beras? Itu yang kita kena tengok pula. Nanti pemanggang kata pula, ini apa ni, tak ada faedah pula bagi rakyat RM10 pun susah juga nanti. Jadi kita nak kena, insyaAllah kita akan kaji apa masalah ini. Ya, minta penjelasan. Last one. Yang berhormat Menteri, terima kasih. Apa yang saya persoalkan adalah harga ST15 ini, harga pasaran antarabangsa adalah lebih murah daripada RM1.80 1 kilo. Sudah buat lama, masa sudah 2 tahun sudah. Ia adalah lebih murah daripada RM1.80. Tapi kenapa dengan subsidi begitu? Saya dengar ucapan WB ni. Saya faham ucapan WB. Macam mana yang dikatakan oleh Presiden Salak tadi? Kita masalahnya, kita nak tolong tempatan ni. Yang kita import, bila kita yang berhormat cakap pasal harga beras ni, ST15 Vietnam. ST15 Vietnam, dia tak sama dengan ST15 Malaysia. Itu sebab dia murah. Dan ST15 Vietnam kita tak benarkan import. Sebab dia berabuk. Kalau kita nak import, macam saya import, at least ST5 Vietnam. Dia bagus sama taraf dengan ST15 kita. Jadi, kalau yang Muhammad kata, kita nak import ST15 semua daripada luar, bagaimana kita nak membantu pengilang-pengilang, pengampit-pengampit yang ada, pemborong-pemborong yang ada dekat Malaysia. Jadi, saya terima kasih lah yang berhormat bagi pandangan. Tapi segala apa poin yang berhormat cakap ni sebenarnya, kita dah bahas lah. Kita dah bincang lah dengan figure-figure kita. Untuk kita mencari jalan yang terbaik untuk kita menyelesaikan masalah ini. Saya begitu juga yang berhormat Macang mengenai monopoli beras oleh Benas. Saya katakan bahawa pelanjutan memang betul, pelanjutan tempoh konsesi untuk memberikan penjambatan kepada kerajaan yang kita laksanakan, di mana dengan terma yang baru ni boleh memberikan penjambatan belanja kepada kerajaan tempoh 10 tahun lebih, RM 1 bilion kita dapat jimatkan, kerana tanggungan-tanggungan Benas untuk menguruskan obligasi, di antaranya seperti stok penimbal. Sebelum stok penimbal beras, kita minta diuruskan oleh pihak Bernas yang dulu hanya ada 92,000 metrik tan, tapi sekarang ni kita tambah kepada 292,000 metrik tan, dan kos segala pengurusannya, di mana setiap 6 bulan dia kena pusingkan stok pile ini, yang ini ditanggung oleh Bernas. Kemudian kita juga baru ni ada kenakan insentif hasil pengangkutan padi. Ini pun Bernas yang uruskan. Jadi segala urusan-urusan ini dibuat oleh Bernas. Dalam masa yang sama, kita juga yang baru ni kita ada letakkan KPI. KPI iaitu KPI yang telah ditetapkan oleh kerajaan. KPI ini akan dipantau secara rapi oleh Jawatankuasa Khas setiap tahun. Kegagalan Bernas dalam mencapai KPI yang ditetapkan boleh membawa kepada denda, dan sekarang kita boleh denda dia kalau dia tidak memenuhi syarat dia, dan juga penalti hinggalah kepada pembatalan perjanjian tersebut. Jadi sebab itu perjanjian ini kita dah sign, dan mengapa pernah diberikan konsesi, sehingga Kota Belud tadi dah memberikan mudah yang saya sebut. Terima kasih salah. Terima kasih Menteri Datuk Pengurusi.
Saya ingin tanya kepada Yang Berhormat, sekiranya ada pengusaha-pengusaha daripada Malaysia, dia membuka ladang tanaman padi, sawah padi di luar negara, seperti di Cambodia atau Vietnam, Myanmar dan sebagainya. Macam mana cara mereka ni boleh bawa masuk beras ke dalam negara kita ini? Bolehkah dapat permit untuk bawa masuk ataupun paksa melalui Bernas? Terima kasih. Menteri, boleh saya celahan sekali tadi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mendengar dan berterima kasih pada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan dua perkara. Satu adalah bila Yang Berhormat Menteri tadi berkongsi sama terma-terma baru yang membayangkan hasrat kerajaan untuk mengekalkan polisi sekarang, yakni Bernas menguasai monopoli mengimport beras dari luar. Dan isu paling utama dalam fikiran saya ialah sampai bilakah kerajaan akan membenarkan syarikat untuk menguruskan stockpile ini? Apakah dalam tempoh akan datang ini kerajaan berkira-kira untuk mengambil alih tanggungjawab ini? Bukan hanya diserahkan kepada swasta atau konsortium, sebab pada saya isu ini adalah isu security makanan. Hari ini Tan Sri Said Mokhtar dia ada kepentingan langsung atau tidak langsung sehingga 72% dalam Bernas melalui trade wind. Dan kalau kita tengok, dia ada banyak subsidi lagi di bawah tu, gula, tepung, sawit, getah, itu di bawah agriculture company. CEO dia Syed Jaber. Tapi pada saya ialah apakah kerajaan bercadang untuk mengubah polisi ini, iaitu kerajaan ambil balik parking dekat LPP misalnya. Sebab ianya bukan isu stockpile semata-mata, dia berkait networkingnya itu, soal skim padi, soal harga padi, dan melibatkan 90% petani Melayu, usahawan Bumiputera, menguruskan beras luar negara, seimbangkan harga beras, jaminan bekalan beras sentiasa ada. Terima kasih yang Muhammad bagian tadi, stockpile kita boleh bertahan sampai 3 bulan. Tapi isu stockpile bukan hanya disimpan di satu tempat, ianya juga soal aspek keselamatan dan jaminan kualiti dan bebas manipulasi. Jadi saya bertanyakan pada Yang Berhormat Menteri, apakah polisi ini akan berterusan ataupun kerajaan bersedia menimbangkan bahawa menyerahkan kepada satu individu semata-mata yang kalau dia kuasai satu syarikat, orientasinya tetap keuntungan. Ya, itu. Terima kasih. Yang Bernas ini kita bagi dia exclusive right. Dia 10 tahun lah, sebab kita berjanjian 10 tahun, maknanya dalam tempoh 10 tahun mana-mana pihak yang nak mengimport beras, dia kena melalui dengan Bernas. Kalau ada macam kata pasal salak, kita ada satu syarikat yang tanam padi nak masuk, dia kena mesti melalui Bernas, kerana AP ni dikawal oleh Bernas. Dan di dalam Bernas ada kerajaan, ada golden share yang mana mau diwakili oleh pihak Kementerian Kewangan dan juga KSU, Kementerian Pertanian dan juga Industri Asas Tani. Dia punya quorum mesyuarat, kalau salah seorang tak datang, mesyuarat tak boleh buat. Nak buat mesti dua-dua datang. Jadi apa juga dasar-dasar yang dibuat oleh pihak Bernas, dia mesti mendapat restu dan persetujuan daripada dua-dua orang. Pertanian pun kena setuju, Kewangan pun mesti setuju. Dan kemudian seperti yang Muhammad kata, menghiraukan kata harga padi, kita tadi pun telah dibangkitkan krisis tahun 2008. Pada masa itu harga di pasaran 200% naik, tetapi kerajaan memberikan penekanan kepada Bernas, walaupun harga pasaran naik 200%, tapi Bernas tidak dibenarkan naikkan harga melebihi 50%, yang menyebabkan akibatnya Bernas dia menepi kerugian. Jadi di situ menunjukkan bahawa kerajaan masih lagi mempunyai kuasa penuh kepada syarikat swasta, kepada Bernas, dalam kita nak menstabilkan harga beras. Kalau yang berhormat tengok sejarah tahun sebelum Bernas ada, apabila berlaku krisis beras, apabila 3-4 syarikat yang terlibat, masing-masing dia akan
mengundurkan diri kalau dia tengok dia tak boleh untung. Jadi bila kita ada Bernas dan ada wakil kerajaan Golden Sheikh ada di situ, maka terbukti hari ini bahawa apa juga yang dibuat oleh Bernas, dia mesti mendapat alasan, mesti mendapat kebenaran daripada kita. Bukan saja dia nak mengimport, malah hari ini kita kata arahkan Bernas terlibat di dalam sektor pengeluaran padi, seperti jelapang padi di Batang Lupa, Bernas kena terlibat. Kemudian program NKA di Mada, Bernas kena terlibat. Kerana akhirnya kita begitu dengan Bernas tidak boleh hanya sebagai toki untuk mengimport beras semata-mata, tapi juga mesti terlibat dalam pengeluaran beras. Dan juga sosial tadi yang berhormat kata bagi subsidi dan semuanya, ini diuruskan oleh Bernas dengan kerajaan tak ada bayar apa-apa imbuhan tambahan kepada kaki tangan Bernas. Jadi mengenai beras Vietnam yang berhormat bangkitkan tadi, bahawa memang beras import tidak diletakkan nama negara, kecuali yang Thai lah. Wangi Thai ni dia cukup popular. Pada Thai, pengeluaran beras tersebut dikampit, tetapi hanya diletakkan atau dicetak di atas kampit beras tersebut sebagai beras super import saja. Jadi sebab itu mungkin yang berhormat dia tak pun nampak. Tapi saya setuju dengan berhormat, mungkin ada juga berlaku tukar baju ni. Bukan saya isteri belah saya berhormat pokok sana. Kadang takut yang macam berhormat cakap tadi tu, beras Thai dia campur dengan beras tempatan, orang kata super import. Jadi kita tidak nafikan kemungkinan berlaku. Oleh itu kita terus untuk penguatkuasaan kita terus jalankan. Seperti tahun kes-kes tangkapan yang ada rekod pada kementerian. Tahun 2010 ada 40 kes kita tangkap. Tahun 2011 naik 150 kes kita ambil tindakan tangkap. Tahun 2012 sehingga Ogos 162 kes kita ambil tindakan. Ni macam mana kucing kata, bukan kita ambil tindakan, kita ambil tindakan. Kemudian jumlah kes yang melibatkan Bernas yang saya kata tadi, ada 8 kes yang melibatkan Bernas, yang ada yang dah selesai 7 kes, 1 kes lagi masih didaftarkan semula. Jadi bermakna dalam kita menguatkuasakan pengiritan beras dan sebagainya, kita tak kira Bernas ke tak Bernas, asalkan mereka ini melanggar peraturan, kita akan mengambil tindakan. Jadi saya ingat itulah yang berhormat bangkit tadi. Saya ingat pokok sena selain daripada itu lagi, Datuk Pengerusi, ada satu lagi yang saya tanya secara khusus untuk yang Berhormat Menteri memberikan respons tentang rumus di pasaran yang menyebut bahawa Kementerian akan bagi AP lagi kepada Bernas yang melalui syarikat jejak bakat yang akan beli beras daripada Pakistan, kemudian Bernas beritakan akan beli balik back to back sebanyak 50,000 tan metrik. Bolehkah Yang Berhormat Menteri memberikan respon, mengesah atau menafikan? Syarikat jejak bakat sedang berhad telah dilantik dan mendapat kelulusan Kementerian Kewangan bagi membekalkan beras stockpile yang dibekalkan sekali beli, yang kerajaan beli yang stockpile 53,000 metrik tan daripada negara Pakistan untuk dijadikan beras stok primal negara. Peranan jejak bakat adalah sebagai pembeli pembekal, manakala Bernas bertindak sebagai penerima dan juga penyelenggara beras tersebut seperti yang termaktub dalam perjanjian konsesi Bernas. Memang telah pun dilantik, diberikan persetujuan kepada syarikat ini, tapi saya dipahamkan masih belum berlaku transaksi lagi kerana masih lagi ada beberapa rundingan dan juga berdasarkan harga pasaran, katanya sekarang turun naik harga pasaran ini. Okay. Bolehkah saya sekali lagi Datuk Pengerusi memberikan soalan ringkas, apa bezanya kalau Bernas sendiri yang beli daripada dilantik satu lagi syarikat, kemudian Bernas beli balik? Apa implikasi kos? Apa lebihnya Bernas beli terus tanpa melalui jejak bakat, dan atau apa lebihnya Bernas beli secara back to back dengan izin melalui jejak bakat? Saya yang kalau yang kita Bernas beli back to back itu di luar pengetahuan. Bermakna sepatutnya jejak bakat ni dia tidak boleh back to back, dia kena uruskan pembelian itu secara sendiri dan dia tak boleh jual kat pasaran, dia terus simpan dekat stockpile tu lah. Bila simpan kat stockpile ni lah nanti yang diserahkan kepada Bernas. Itu yang saya faham di dalam persetujuan
dan juga perjanjian di antara kementerian dengan syarikat jejak bakat. Jadi lebih daripada itu, kalau dia ada back to back ke mana, itu di luar pengetahuan kementerian.